Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, selamat tahun baharu tahun 2023 dan anda sudah pun bersama kami. Tak adalah nak berikan anda masa yang lama sangat untuk merindui kami. Jadi apa khabar anda semua? Bagaimana tahun 2023 anda sudah pun bermula, Fiza? Semoga ianya dipenuhi dengan banyak kasih sayang. Kita diberikan kekuatan untuk mengharungi hari-hari yang mencabar dan ketenangan sepanjang tahun. Ya, baru hari kedua kita memasuki tahun 2023 ini, berbaki 363 hari saja lagi. Sebenarnya kita rasa macam banyak, tapi kadang-kadang tiba-tiba sedar-sedar dah masuk tahun 2024. Dan kalau boleh kita kongsikan juga, semalam kita juga mendengar berita duka tentang kebakaran yang berlaku di Wisma Jekyll Shah Alam, yang mana ia melibatkan bangunan dan juga mengakibatkan 80% kemusnahan di sana. Dan pagi tadi juga kita juga dikejutkan dengan satu lagi berita duka, yang mana dua beradik ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah teres di Jalan Dewan Simpang 3 Kampung Tanggut di Gombak pagi tadi. Ya, dan insiden ini berlaku pada awal pagi di mana pihak berkuasa telah mendapat telefon pada jam 3.54 pagi. Dan di sini kami nak ingatkan semua orang, termasuk diri kita sendiri, untuk sentiasa berhati-hati. Sebab benda macam ini mungkin kita tidak boleh jangkakan akan berlaku ataupun tidak. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah mengambil langkah-langkah keselamatan. Ya, itu yang paling penting sekali. Untuk kita tahu tentang langkah-langkah keselamatan ini, kita jaga diri kita, jaga insan-insan yang kita sayangi dan juga insan-insan di sekeliling kita. Kita boleh cakap lah kan, kalau ada sesuatu yang kita nak lakukan, nak keluar dan sebagainya, kita boleh beritahu pada jiran. Mungkin kita nak pergi bercuti balik kampung dan sebagainya. Dan hari ini tanggal 2 Januari 2023. Kalau semalam 1 Januari, adik-adik di sesi persekolahan A telah pun memulakan persekolahan, iaitu adik-adik yang tinggal di sekitar Kelantan, Terengganu, di negeri Johor kan. Betul. Dan esok pula adik-adik di sekitar Kuala Lumpur dan negeri-negeri yang lain akan memulakan sesi persekolahan. Dan tempoh hari saya berjumpa dengan anak-anak kawan saya. Saya tanyalah kat diorang, awak excited tak dah nak mula sekolah ni? Tak excited. Ini adalah semester ketiga sesi persekolahan kan. Tapi kalau boleh kita kongsikan, kalau kita lihat baru-baru ini keadaan banjir di Kelantan dan juga Terengganu juga melibatkan beberapa buah sekolah. Tapi semalam kalau dikongsikan di berita harian ini, sesi persekolahan penggal ketiga di Terengganu yang bermula semalam berjalan dengan lancar, termasuk di 74 buah sekolah yang sebelum ini terkesan dengan keadaan banjir. Jadi tak ada sekolah yang ditutup akibat banjir, termasuk di daerah yang terjejas teruk, iaitu di Besut dan juga Kemaman. Semoga sesi persekolahan adik-adik di luar sana berjalan dengan lancar. Janganlah apa orang kata sedih, sekolah dah mula. Excited, anda perlukan semangat itu, sebab bila dah habis sesi persekolahan, anda akan merindui sekolah dan rakan-rakan anda. Segi tahu tak? Sebenarnya adik-adik ni seronok. Diorang masuk sekolah sekejap je, 2 minggu je. Lepas tu diorang nak cuti semula. Cuti untuk Tahun Baru Cina. Dan kemudian mereka akan memulakan cuti persekolahan sebelum memasuki ke Tahun Baru nanti. Okey, kita nak kongsikan tentang aktiviti-aktiviti di hujung cuti sekolah ini. Kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa yang mungkin dia hantar anak dia pergi kelas muzik, kelas tarian dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan antara inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru di Sekolah Kebangsaan Taman Mega PJ. Jadi kami nak persilakan Encik Mamat Samsudin selaku koreografer dan juga jurulatih, adik Aira Arisa dan juga adik Khalis Kashfi Johari. Soalnya nak sebut nama, macam nak sebut nama? Khalis Kashfi bin Johari. Khalis Kashfi okey. Kita nak tanya pada cikgu dululah kan. Okey, bila kita bercakap tentang mengajar anak-anak ni koreografer, tarian dan sebagainya, apakah antara bentuk-bentuk tarian yang memang diajar kepada anak-anak ni? Untuk kumpulan jemari tari, selalunya saya akan memperkenalkan dahulu asas-asas tarian tradisional. Kemudian kita akan perkenalkan bentuk yang lebih kreatif atau kreasi dan sedikit elemen-elemen moden dalam koreografi lah, supaya diorang tahu
the asas dia tradisional tapi moden tu pun diorang tahu juga. Okey, baik. Dan Kashfi kan, betul lah nama awak. Awak umur berapa Kashfi? Saya umur 12 tahun. 12 12 tahun. Oh, saya lihat gaya awak hari ni macam K-pop, ada macam bandana hip-hop. kat atas kepala kan. Tarian apa yang awak nak tarikan hari ni? Tarian kelentang-kelentung. Oh, sekejap lagi kan? Okay. Aira nak tanya lah. Aunty nak tanya. Aunty, makcik nak tanya. Aunty nak tanya. Okey, macam Aira sendiri kan, memang minat nak menari ke ataupun sebenarnya ibu dengan ayah yang memang galakkan ataupun suruh? Ke cikgu yang suruh? Saya memang minat nak menari. Okay. Memang minat menari. Kalau dalam banyak-banyak tarian ni, awak suka tarian yang jenis macam mana sebenarnya? Saya suka jenis tarian zapin. Oh, tradisional lah maksudnya. Mungkin boleh kita panggil cikgu Boleh, cikgu koreografi boleh. kan. Okey. Kalau dari segi nak mengajar anak-anak ni, kalau orang dewasa ni mungkin lebih mudah untuk kita dengar arahan dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk mendidik anak-anak ni untuk mempelajari setiap gaya, teknik tarian ni dan secara tak langsung mungkin membentuk sasiah dan juga disiplin mereka? Betul. Macam saya selalu cakap dengan ibu bapa sekalipun, kita bukan sekadar mengajar menari, kita mengajar disiplin kepada mereka. So, setiap tarian tu ada teknik, ada bentuk dia sendiri. So, kita mengajar, okey, diorang perlu buat bentuk dia macam ni, tarian dia macam ni. So, dari situ kita bina disiplin dan diorang kena dengar cakap kita. Bukanlah kita dengar cakap dan cuma dia tahu disiplinnya macam, kena buat ni, buat ni, buat ni. So, dia secara tak langsung dia memupuk disiplin yang diorang akan harus lakukan. Dan Kashfi sendiri dah berapa lama Kashfi belajar menari ni? 6 tahun. 6 tahun. Wow, kira sejak awak mula bersekolah lah. Dari darjah 1? Yes. Okey, kalau Aunty nak tanya, Kashfi ingat tak first dance, tarian pertama yang awak belajar masa awak darjah 1? Yang awak buat persembahan kepada orang? Joget. Joget. Boleh tunjuk sikit? Oh, pandai. Saya lihat Aira, awak pun cuba untuk mengimbas tarian pertama awak. Ingat lagi tak? Ingat? Tarian apa tu? Inang. Tarian Inang. Awak nak tunjukkan juga? Aira, make up awak hari ni siapa buat untuk awak? Cantik. Aunty Nora. Oh, ingatkan Aira buat Aunty sendiri. Nora dekat depan. Salah satu ibu bapa. Ibu Dalam kumpulan kanak-kanak seperti ini, saya rasa sokongan ibu bapa itu penting. Sebab tanpa sokongan ibu bapa, diorang pun tak boleh nak sertai kumpulan tu. Dan ibu bapa ni yang selalu jadi tulang belakang kepada kumpulan-kumpulan tarian yang mempunyai kanak-kanak lah. Saya ada ingat juga, saya terbaca kadang-kadang ibu bapa ni yang sama-sama membantu cari dewan untuk praktis, yang sama-sama berkumpul menata rias baju dan sebagainya. Kalau dari segi fashion baju untuk tarian ni pula macam mana, cikgu? Kalau diorang ni kebanyakannya perform traditional dance. So kita walaupun bentuk tradisionalnya memang sebegitu, tapi kita perlu ikut peredaran semasa supaya dia nampak lebih contemporary. Supaya dia tak nampaklah macam ni baju dulu-dulu ke. Dia masih mengekalkan tradisi tapi ada olahan yang dilakukan. Okey. Baik, dah cakap pasal fashion ni, Fiza, saya terujalah nak tahu apa antara warna dan fashion untuk tahun 2023 Betul. ini. Dan bila cikgu cakap tadi, tarian pun kena ikut gaya contemporary, gaya fashion semasa itu juga. Kita nak bersama dengan tim Fatimah ini yang mana beliau akan kongsikan kepada kita antara warna, rekaan dan juga tata rias yang dikatakan in untuk tahun 2023. Jom kita saksikan. Hai, saya Tim Fatimah, penasihat fashion anda. Sebagai seorang penasihat fashion, Tim Fatimah pastinya mahukan semua koleksi fashion beliau adalah up to date dan trendy. Mari kita dengarkan ramalan fashion untuk tahun 2023 mengikut pandangan beliau. Untuk tahun 2023 ni kalau kita perasan, color yang akan mewarnai fashion kita adalah seperti macam saya pakai ni, dia purple tapi dalam rona yang orang kata pastel, yang sejuk mata memandang. And then juga yellow. Okey, itu color-color yang dianggarkan akan mewarnai fashion untuk 2023. Actually untuk 2023 ni juga sebab kita dah zaman milenial, orang cakap pemilihan fashion tu pun dia dah tak macam dululah. Sekarang kita dah pilih sesuatu yang macam fashion pun kita macam nak reflect ourselves, nak menjadi diri sendiri. Kita akan pakai apa yang kita rasa selesa. Contohnya walaupun katalah prediction kata colour lilac colour tahun ni, tapi mungkin you mempunyai saiz badan yang plus size katakan.
So mungkin colour lilac ni akan memberi impact you nampak lagi besar. Kalau untuk orang yang plus size tu saya cadangkan kalau dia teringin nak pakai juga colour-colour terang macam ni. So maybe siluet dia you mungkin ada something yang macam ada cutting dekat pinggang. Material tu mungkin yang drop cantik, yang drop berat lah orang cakap. Fashion ni dia bukan je orang kata baju. Dia merangkumi semua pun. Actually, you boleh macam item fashion tu sendiri. Mungkin daripada segi cekat rambut, aksesori, kerongsang, rantai, lubang. So, untuk tahun 2023 ni, apa yang dijangkakan akan hit, kalau untuk aksesori tu, dia macam datang something yang beribbon. So, you sebenarnya boleh je mix and match ataupun orang kata upcyclekan balik, recyclekan balik apa yang ada untuk you orang kata nak ikut jugalah peredaran tu supaya tak nampak ketinggalan. So jangan buang duit, jangan buang orang kata, jangan bazir lah. Kita boleh guna apa yang ada juga. Lepas ni saya akan share. Okey, macam saya cakap tadi, kita tak payah beli baru. Kita boleh recycle je apa yang ada. Macam contoh ni, saya ada clutch yang mungkin kalau you ada kat rumah, macam you rasa boring lah hitam. So, nak ikut trend terkini, nak ada bow, nak ikut colour terkini, kita boleh recycle guna ni. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu badannya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda, tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita lentak-lentik, ala-la-la-le. Ayo sayang kita bersua, ayo kita lentak-lentik, ala-la-la-le. Bukan mau ganggu engkau bekerja, tapi teringin juga kau merasa. Oh rindu, rindu gila. Kata tak mau tapi hatiku mau. Kau patut tahu apa yang aku mau, dekat sama kamu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita lentak-lentik, ala-la-la-le. Ayo sayang kita bersua, ayo kita lentak-lentik, ala-la-la-le. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini sebenarnya dari awal kita tak sempat kita nak kongsikan. Hari kedua di tahun 2023 ni, pasti ramai juga dalam kalangan anda yang nak tahu apa antara jangkaan-jangkaan dalam pelbagai aspek dan juga bentuk untuk tahun 2023. Dan kalau tadi kami dah kongsikan dari aspek fashion ya, selepas ni kami nak kongsikan juga dari pelbagai aspek-aspek yang lain, khususnya dari sudut ekonomi, kesihatan, cuaca,
rambut dan macam-macam lagi. Okey, kalau awak sendiri, kalau kita nak santai-santai sekejap lah. Kalau awak sendiri bagi fashion, apa yang awak jangkakan untuk tahun 2023 ni? Saya rasa fashion ni selalunya dia akan kembali Macam pada satu zaman kitaran, yang satu kitaran yang lama. Kalau kita perasan apa yang dikongsikan oleh Fatimah tadi, mungkin kalau kita lihat gaya warna dan juga fashion tu lebih kepada zaman retro atau 70-an dan juga 80-an yang kembali. Mungkin kita boleh pakai baju mak kita, nenek kita. Betul. Sekarang ramai yang mengikut trend vintage. Tapi apapun kita nak terus membincangkan mengenai jangkaan tahun 2023 dari sudut cuaca, kewangan dan juga kesihatan. Dan untuk itu kita bersama dengan Puan Lucia Enggong selaku pengarah bahagian latihan teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat tahun baru dan selamat datang, Puan. Okey, dan kita juga bersama dengan Fiza, Datuk Dr. Nur Hayati Rusli selaku Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Puan bersama dengan kami, dan di hujung sana Fiza. Kita juga bersama dengan Encik Samsudin Kadir selaku Perunding Kewangan Peribadi. Selamat datang, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Semoga tahun baru ini membuka lembaran baru dan juga memberi nafas baharu buat kita semua. Dan ini mungkin menjadi kerisauan, kebingungan juga dalam kalangan rakyat Malaysia. Maklumlah saban hari kita dah kongsikan apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia tentang keadaan cuaca. Kami juga sentiasa cakna, kita kena tahu, nak keluar kena tengok keadaan cuaca, apa yang dikongsikan dan sebagainya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan untuk tahun 2023 ini apa yang harus dijangkakan khususnya dari sudut cuaca sekurang-kurangnya sehingga bulan 3 tahun ini. Okey. Terima kasih saudari Fiza, saudari Sugita. Terima kasih atas jemputan kepada Jabatan Meteorologi Malaysia ke program Wanita hari ini. Kita bersyukur kita dapat menyambut tahun baru tanpa sebarang amaran hujan lebat. Ya, betul kan? Betul. Ya. So untuk tahun ini kita tahu bahawa cuaca di Malaysia dipengaruhi oleh dua monsun monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Monsun timur laut biasanya berlaku pada bulan November hingga bulan Mac tahun berikutnya, dan monsun barat daya pada sekitar bulan Jun sehingga bulan September. So Pak Lehan monsun-monsun tersebut kita dipanggil fasa peralihan monsun. Fasa peralihan monsun juga memberi kesan kepada corak cuaca di Malaysia. Pada masa sekarang ni kita masih berada di fasa monsun timur laut. Jadi untuk yang bulan hingga bulan Mac bulan November hingga bulan Mac kita Januari ke Mac ni kita masih berada dalam monsun timur laut. Jadi kita masih menjangkakan kita boleh menerima hujan lebat. Hujan lebat berikut daripada luruan monsun angin sejuk daripada benua Siberia. Walaupun sekarang kita nampak cuaca baik tapi kita kena ingat bahawa monsun timur laut tu masih aktif. Belum habis lagi. Belum tamat lagi. Ini yang orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Jadi maksudnya sehingga hujung bulan Mac ni kita akan terus melalui fasa monsun timur laut. Jadi kalau nak pergi bercuti, kalau nak keluar rumah, anak-anak nak pergi sekolah ni, mungkin boleh sediakan payung kecil letak dalam beg untuk kalaulah berlakunya hujan dan sebagainya kita boleh ada perlindungan. Betul. Dan kalau kita lihat memang topik mengenai perubahan cuaca ataupun climate change ni memang sering kali dibincangkan. Di Malaysia sendiri banjir tahun ini adalah banjir yang paling teruk Puan, kalau kita lihat di data-data akhbar. Baik, kita nak bertanya kepada Datuk sendiri berkaitan dengan topik ataupun jangkaan kesihatan. Kalau kita lihat tahun 2022 pastinya kita semua masih lagi ada kerisauan berkaitan dengan COVID-19 yang dibawa dari tahun 2019, dan saya sempat juga membaca analisis daripada World Health Organization, katanya ada monkeypox, COVID, kolera di beberapa negara. Jadi kalau kita di Malaysia ni, mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang kita dah boleh ketepikan buat tahun 2022 dan apa yang dijangkakan dari sudut kesihatan tahun 2023. Jika kita lihat, kita tahu bahawa sekarang kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, kita belum lagi endemik, dalam transition period. Dan untuk 2023 ini, kita jangka bukan hanya penyakit berjangkit, tapi kita juga melihat dari segi peningkatan kes-kes penyakit tak berjangkit. Yang ini kita panggil double disease burden lah. Selain daripada itu, kita juga concern mengenai ataupun mengenai kes-kes yang emerging, new emerging disease, ataupun yang baru muncul. Contoh macam COVID-19 adalah penyakit yang baru muncul, penyakit baru yang muncul.
begitu juga penyakit re-emerging ataupun muncul semula, contoh macam TB, leprosi dan sebagainya. Dan untuk ini kita lihat bahawa sebagai contohlah ya, penyakit tidak berjangkit tadi yang kita kata, contoh macam diabetes atau macam manis, kita ada hypertension yang tinggi, kita ada obesiti dan sebagainya, penyakit jantung. Kita lihat dari segi kajian yang dibuat oleh KKM atau NHMS, National Health Mobility Survey 2019, kita dapati bahawa katalah sekarang ni kajian ini dilakukan di kalangan populasi rakyat Malaysia yang dewasa. Daripada katalah satu daripada 5 orang rakyat Malaysia adalah dikesan adalah mengidap diabetes mellitus. 1 daripada 3 adalah hypertension ataupun kencing darah tinggi. Dan 1/2 ratio dia adalah obesity. So ini antara penyakit yang tidak berjangkit yang kita agak concern, yang kita khawatir, yang mana memerlukan saringan segera. Maknanya kita kena detect awal supaya kita dapat buat intervensi yang selanjutnya dan sebagainya. Ini baru penyakit tidak berjangkit. Ini belum lagi penyakit mengenai mental illness, kerusingan, depression dan sebagainya. Mana perkara ini perlukan saringan awal. Itu pesanan kita ialah early detection. Maknanya kena datang buat saringan awal supaya kita dapat membuat saringan awal. Bila kita identify sama ada penyakit berjangkit atau tidak berjangkit, kita akan buat intervensi ataupun rawatan, kaunseling dan sebagainya supaya mengelakkan komplikasi daripada berlaku keterukan, masuk hospital dan mungkin kematian. So selain daripada penyakit berjangkit tidak berjangkit, kita juga tadi Puan ada maklumkan mengenai isu perubahan iklim, cuaca dan sebagainya. Di mana kita baru-baru ini mengalami monsun timur laut dan menyebabkan banjir yang berlaku. Alhamdulillah lah pada 29 Disember kita telah pun semua PPS kita telah ditutup. Jadi di sini kita tahu bahawa sekarang ini dalam fasa pasca banjir. Tetapi kita juga dapat makluman bahawa kita masih kena siap siaga. Kemungkinan berlaku another episode banjir. Buat masa ini untuk semasa kita pasca banjir, bahawa contohlah kita sama ada di peringkat Kementerian Malaysia ataupun komuniti, mereka telah mula mencuci rumah sebagainya. So antara kita kena fikir ialah apakah penyakit yang mungkin boleh menjangkiti seorang itu semasa pasca banjir. Contohnya macam sekarang ni ialah penyakit melibatkan lepas banjir banyak sampai sarap keliling. So ini menyebabkan pemiakan nyamuk Aedes. Ini yang kita risau penyakit demam denggi. Dan kita tahu bahawa demam denggi adalah salah satu penyakit bawaan vektor. Jadi kita kena pastikan bahawa tidak ada tempat-tempat takungan air yang menyebabkan nyamuk ini hidup, membiak dan kemudian akan bawa jangkitan kepada manusia dan sebagainya. Ini contoh satu penyakit demam denggi. So ini kita kena tahu. Yang kedua adalah segi apabila kita nak cuci rumah, kita perlu pakai perlindungan diri. Contoh pakai boot yang sesuai, pakai glove yang sesuai supaya kita dapat mencegah daripada jangkitan melalui ini. Dan banyak lagi penyakit yang berkaitan yang kita kena tengok. Bukan hanya penyakit ini tapi penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Begitu juga isu-isu berkaitan bencana alam sebagainya. Datuk pun jawapan tu jawapan yang sangat-sangat lengkap dan juga padat saya kira kan, yang memberi saya kira membuka mata kita untuk tahun 2000. Kita selalu sebutkan Sugi, apa yang azam kita, apa matlamat kita untuk tahun baru? Kesihatan. Dia sangat-sangat penting untuk kita sihat supaya kita juga boleh menjaga insan-insan di sekeliling kita. Bukan saja kita cakna tentang penyakit-penyakit yang baru muncul, tapi penyakit-penyakit yang tak berjangkit seperti yang Datuk katakan tadi. Dan Cik Samsudin, bila kita bercakap tentang faktor ekonomi pula, kita telah pun memasuki fasa tahun 2023 ini. Tahun lepas, rata-rata orang katakan tahun depan, itu tahun 2023, dijangkakan dunia akan mengalami masalah ekonomi global dan tidak terkecuali negara juga yang akan turut terkesan. Jadi untuk jangkaan ekonomi bagi tahun 2023 ni, apa sebenarnya yang harus kita jangkakan di hari kedua tahun 2023 ni? Benda yang pertama yang kita dapat lihat dan mungkin akan berterusan sepanjang tahun ini adalah kadar inflasi yang akan tinggi. Maksudnya kos barangan keperluan, sara hidup dengan gaya hidup memang akan tinggilah sepanjang tahun ini, ya. Kecuali kalau let's say ekonomi kita bertambah baik, mungkin dia turun. Dan satu lagi yang kita dah sedang menanti bulan ini juga adalah kenaikan kadar OPR, ya. Kadar OPR itu sebenarnya adalah untuk menangani inflasi. Sebab kalau tak dinaikkan, inflasi itu akan lagi tinggi. So bukan kat Malaysia ya, seluruh dunia sekarang ini menaikkan kadar OPR. Dan kita akan jadi yang tertinggi. Pada saya rasa kuartal pertama tahun ini kita akan menanggung kadar OPR yang tertinggi lah. Ya, sepanjang tahun, dan mungkin itu adalah yang terakhir harap insya-Allah sebab untuk mengurangkan kadar inflasi. Itu yang akan berlaku. Dan untuk bisnes saya rasa mungkin dari setengah bisnes akan terjejas dan setengah bisnes tak akan terjejas lah. Bagi yang bekerja di sektor swasta kena get ready. Dan mungkin saya rasa 2023 ni dia tak akan jadi seteruk yang PKP 2020, tapi dia akan memberi kesan sebahagiannya. Jadi bagi yang mana yang yang akan terkesan lah
terutama dalam ekonomi tertentu mungkin yang ekspor sebab negara luar pun akan mengambil langkah berjaga-jaga dari segi ekonomi, maknanya dia akan mengimport lebih kurang berbanding banyak. Jadi kita yang mana saja syarikat yang melibatkan diri dengan membuat ekspor, yang itu kita sebagai pekerja akan lebih terkesan lebih terkesan, dan juga harga rumah apa semua, sebab mungkin harga rumah tak naik sangat tapi sebab kos pembiayaan akan naik sebab OPR naik. Jadi bagi pada wanita di luar sana, beli rumah tetap kena beli tahun 2023, jangan tak beli. Sebab banyak kita tengok masa PKP itu banyak perceraian dan banyak wanita pun tidak membuat persiapan untuk beli rumah Jadi maksudnya bagi masih ada pekerjaan, bagi saya wanita, rumah jangan, sebab ramai hantar mesej nak kena tangguh ke setahun lagi. Kadang-kadang orang tengok ekonomi tak okey. Kita tangguh boleh tapi harga rumah tak akan tunggu kita. Ke beli rumah tapi guna duit suami. Itu yang terbaik. Itu terbaik. Bijak. Sekejap lagi kami nak tanya kepada Encik Samsul. Mungkin ada yang tertanya-tanya, tahun ni nak mulakan bisnes boleh ke? Kalau nak beli rumah, apa aspek yang perlu dititik beratkan? Tapi sebelum tu Fiza, kalau bercakap mengenai wanita tidak larilah dengan gaya rambut ni. Macam saya tahun lepas dah potong rambut dah. Itu gaya rambut 2022 yang dibawa ke 2023. Tapi nak tahu juga apakah antara gaya ataupun trend rambut bagi tahun 2023 yang dijangkakan. Jom kita saksikan. Silakan. Memasuki awal tahun 2023, gaya rambut juga tidak terkecuali untuk penggemar dandanan rambut yang sentiasa mengikut perubahan semasa fashion terkini. Jangkaan trend gaya rambut 2023 juga dijangka akan membuat tampilan lebih trendy daripada sebelumnya. Ini dikongsikan oleh Syaz Hamdan, pemilik salon dan juga seorang penggaya rambut. Okey, untuk tahun 2023 ni most favourite hairstyle yang dah dijangkakan adalah hairstyle yang tak terlalu panjang dan juga tidak terlalu layer. Dia maknanya di paras bahu ni dan juga dia tak terlalu nipis sangat. Sebab kita nak mengekalkan volume rambut dan at the same time tak nampak terlalu nipis. Okey, lepas tu daripada segi rambut depan pula, biasanya kita tak ada lagi buat bang yang terlalu tebal. Sebab sekarang ni bang yang tengah in 2023 adalah bang yang bersifat yang lembut, halus, nipis, tak terlalu tebal supaya nampak lebih flowy dan nampak menyelahkan keayuan wajah tu. Antara warna yang dijangka popular pada tahun 2023 ialah warna yang lebih kepada warna semula jadi seperti hitam dan juga perang. Warna yang in untuk tahun 2023, sebelum ni kita sedia maklum trend colour balayage, di mana kalau sebelum ni balayage kita punya colour kita akan buat kontras. Dia terang dan gelap dan terang. Dia punya kontras tu berbeza. Tapi tahun ni dia lebih berbalik kepada natural. Walaupun balayage, tapi balayage tu kontras dia tak terlalu jauh sangat. Hitam dan bronze, hitam dan warna-warna natural. Ash brown, ash green, bronze, mahogany, burgundy, warna-warna yang gelap tapi boleh main juga dengan highlight. Highlight biasanya kita akan mainkan highlight di bahagian depan framing face ni, boleh menyelahkan lagi bentuk muka, lepas tu boleh nampak lagi rambut tu lebih menyelah. Dengan jangkaan trend rambut 2023 ini, sudah pasti setiap daripada penggemar fashion akan cuba untuk menyesuaikannya dengan pelbagai gaya. Get it all for me. Put in work like my time she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight book, she take that, put in overtime on your body. You ain't gotta go away. Gaya rambut yang senang dipraktikkan. Nampak praktikal lah, tak adalah macam over sangat. Kan? Saya tengok macam kembar saya. Macam kembar awak. Mungkin. Okey. Apa pun kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Pagi tadi saya membaca satu artikel yang mengatakan penguin di seluruh negara dunia mengalami ancaman disebabkan climate change. Jadi saya nak tanya kepada Puan Lucia, kongsikan berkaitan dengan bagaimana keadaan di negara kita Malaysia sehingga bulan Mac. Tapi apa yang akan berlaku jangkaan selepas bulan Mac itu, Puan Lucia? Okey.
Seperti yang kita dengar tadi sekarang ni kita berada dalam monsun timur laut sehingga bulan Mac So kalau ikut klimatologi cuaca hujan lebat tu akan beralih ke kawasan pantai kawasan barat Sarawak, negeri Sarawak. Walau bagaimanapun hujan lebat tu masih boleh berlaku di pantai timur pantai timur Semenanjung. Okey, daripada monsun timur laut tersebut negeri Sabah juga terkesan especially terutamanya di kawasan pantai timur. Okey. Monsun timur laut berakhir pada bulan Mac. Kemudian kita akan mengalami fasa peralihan monsun. Fasa peralihan monsun ni cuaca lebih dikaitkan dengan ribut peti. Ribut peti, hujan lebat, angin kencang lah. Kadang-kadang terutamanya kita boleh tengok di seluruh negara lah pattern di pagi hari cuaca cerah baik, tetapi sebelah petang tu kita mengalami tiba-tiba kita akan mengalami ribut peti beserta hujan lebat dan angin kencang lah. Kemudiannya sehingga tinjauan yang dikeluarkan oleh model-model iklim di dunia peringkat antarabangsa menunjukkan jangkaan sehingga bulan Jun. Okey, tadi kita monsun timur laut sehingga bulan Mac. April hingga Mei adalah fasa peralihan monsun, peralihan monsun. Kemudian kita setakat Jun tu awal bulan monsun barat daya permulaannya kita seperti biasa kita akan mengalami keadaan yang lebih kering berbanding dengan monsun-monsun yang monsun lain dengan peralihan monsun tersebut. Macam sama lebih kurang. Yes. Panas. Jadi lebih kering. Jadi kalau kita tengok model-model tadi model iklim menunjukkan bahawa keadaan cuaca kita yang sehingga bulan Jun ni adalah seperti biasa normal pada paras normal Alhamdulillah. Cuma diramalkan di bahagian Sabah timur Sabah akan mengalami sedikit hujan sedikit kelembapan tu sedikit di atas melebihi paras normal. Baiklah. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak merancang untuk pergi percutian dan sebagainya mungkin pada selepas raya haji tu bulan 6 tu kita dah boleh rancang lah sebab keadaan cuaca tu lebih kering. Jadi dah bolehlah kita nak pergi mungkin nak mula merancangnya daripada sekarang sini. Lepas ini kita nak tanyakan dari aspek kesihatan dan juga ekonominya tentang haruskah kita masih lagi takut, perlukah kita bersedia tentang COVID-19 ini dan apakah perancangan-perancangan terbaik anda sebagai seorang wanita untuk tahun 2023 ini dari sudut ekonomi khususnya. Tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas Azam saya sebenarnya dah lama simpan benda ni. So saya nak apa yang saya nak achieve adalah saya nak jadi seorang pelakon filem mungkin satu hari nanti, dan saya nak buktikan dan saya nak pecahkan stigma di mana bakat itu ada tapi bukan dari rupa. Untuk 2023 ni saya punya azam simple saja. Saya nak berjaya, kumpul banyak-banyak ilmu, tambah saya bekerja dekat sini kan. So saya nak lebihkan ilmu dan berjaya saja nanti. Untuk menjelang tahun 2023 ni saya nak jadi business woman yang berjaya, insya-Allah tahun nanti. Okey, azam tahun baru dapat memperbarui azam yang lepas, dan hopefully ekonomi kita bertambah baik lah sebenarnya. Dan tahap kesihatan semua orang baik dan kita boleh enjoy macam mana yang kita perlu enjoy lah sebenarnya. Azam tahun baru nak pergi melancong lagi banyak tempat dalam Malaysia dengan luar negara. Okey, azam untuk tahun baru nanti saya nak jadi lagi much better daripada tahun 2022. 2023 jadi kaya lagi ke kan? Jadi cantik lagi ke? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Semoga tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih baik
Dan kalau boleh kita semualah termasuk semua mendapat kebahagiaan, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah. Dan semoga apa yang terjadi pada tahun 2022 kita tutup buku dan mulakan hidup yang baru, insya-Allah. Of course, saya nak jadi yang lebih baik. New version of me, kalau boleh pengalaman apa yang I experience in 2022 tu I jadikan satu pengalaman experience atau contoh untuk I bangkit, untuk I jadi yang lebih baik dan terbaik. Alright. Azam tahun baru Sarah. Sarah berharap ada justice for Sarah, okay? And I just want to move on and be happy. Tahun 2023 sebenarnya banyak sangat azam saya. Paling penting Siti nak terus bekerja keras, cari duit banyak-banyak, bina hidup baru, banyakkan aset. Macam tu. Azam nak kahwin, boleh tak? Doakanlah, okay? Doakan insyaAllah. Azam, of course, untuk menjadi a better human being. Kita pun doa supaya rezeki tak putus-putus. Kita pun doa supaya mungkin dikurniakan jodoh. Itu dia. Setiap daripada kita ni mungkin ada keinginan ataupun azam yang berbeza-beza. Tapi jangan risau. Jangan kita rasa takut dengan azam orang lain. Kita ikut kemampuan diri kita. Kan? Setuju. Okey, kita nak kongsikan soalan tentang kesihatan ini. Kalau kita lihat pada tahun 2020, negara ataupun dunia ini sebenarnya dilanda pandemik COVID-19 yang mana ia memberi kesan bukan sahaja terhadap segi kesihatan tetapi kepada ekonomi juga secara global. Tahun 2022 ramai yang dapat menarik nafas lega kerana tak ada PKP, tak ada lockdown di seluruh negara, dah boleh melancong keluar negara dan sebagainya. Tetapi Datuk, di penghujung tahun 2022 ini juga kita kembali mendengar berita tentang kenaikan kes COVID-19 dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2023 ini, apa yang harus kita lakukan? Perlu takut ke? Ataupun adakah kita dah pun bersedia dengan vaksin-vaksin yang telah pun kita ada? Terima kasih banyak. Okay, pertama saya nak maklumkan sini COVID-19 ni belum lagi tamat. Belum tamat, kita masih dalam transition time, transisi ataupun transisi ke endemik. Jadi jika kita bagi picture tahun 2022 dahululah, kita tahu bahawa dalam tempoh tahun 2022 ni kita tahu peringkat awal tahun bulan Januari kita tahu bermula mana ada varian Omicron telah laporkan dan menyebabkan peningkatan kes dan juga terdapat kematian. Tetapi bila kita bandingkan dengan varian Delta dahulu, varian Omicron ni menunjukkan simptom berjalan ringan, lebih ringan. Dan kita tengok kurang kemasukan ke hospital, kurang keperluan ICU dan sebagainya. Dan pada satu masa kita juga melaporkan XBB, subvarian. Ia adalah subvarian kepada Omicron, varian Omicron. Jadi pada itu kita lihat terdapat peningkatan sedikit kes-kes COVID-19 dan juga kemasukan ke hospital. Namun kita lihat semasa PRU 15 baru ni, kita berjaya telah pelan-pelan menurunkan kes-kes ini, jumlah kes ini pada peringkat masa ini dan sehingga kini dapat menurunkan sehingga ke tahap kurang daripada 1,000 kes setiap hari. Alhamdulillah benda ini. Namun begitu, kita agak risau sebab COVID-19 ini dia boleh berlaku mutasi. Kata sekarang ni Omicron, varian Omicron. In the future, it can be sub-varian lain. Because sekarang ni kita tahu Omicron, sub-varian dia ada XBB lah, ada BF7 yang kata dilaporkan di China dan sebagainya. Dan pada masa depan kita tak pasti. Kita harap bahawa mutasi-mutasi yang berlaku ini, sub-varian berlaku ini akan menyebabkan gejala lebih ringan, yang lebih teruk jika dibandingkan dengan masa Delta dahulu. Jadi walaupun kita dengar bahawa sekarang ini terdapat negara yang menunjukkan peningkatan kes COVID-19 lah, ataupun COVID-19. So, contoh baru ni kita tengok dia ada akhbar mengenai kenaikan kes di China dan sebagainya. Tapi untuk makluman semua, apa yang dilaporkan di negara China, varian subvarian yang ada di sana, kita telah dilaporkan di Malaysia. Maknanya kita dah ada subvarian yang ada apa yang dilapor di China. Dan kita amat bertuas sebab masa ini pencapaian imunisasi kita ataupun imunisasi coverage kita telah mencapai tahap 84.6% untuk keseluruhan Malaysia. Dan kalau lihat dari segi yang dewasa 96%. Tetapi sekarang kita ingin warukan di sini mengenai pengambilan booster atau booster penggalak. Sebab sehingga kini kita hanya baru mencapai 49.8% saja rakyat Malaysia mengambil dos penggalak kali yang pertama. Dan untuk dos penggalak kedua hanya 1.9%. Jadi kita lihat bahawa walaupun bertukar varian subvarian, terdapati bahawa pengambilan imunisasi ini dapat memberi perlindungan. Perlindungan bukan apa, sebab dia akan mungkin mengurangkan risiko penyakit gejala yang teruk,
komplikasi yang teruk, mengurangkan risiko kemasukan hospital, mengurangkan risiko kematian sebagainya. That's why kita menggalakkan supaya rakyat Malaysia datanglah tanpa ke depan, datanglah ambil vaksin booster dose ini, sama ada booster dose pertama atau kedua, atau yang belum ambil itu sila datang ambil. Sebab sekarang ni kita telah buka janji melalui Mas Sejahtera, boleh pilih tertentu dan klinik mana untuk ambil. Dan begitu juga untuk warga emas dan juga yang risiko tinggi seperti ada komorbid sebagainya, mereka boleh datang pada waktu klinik biasa. Katalah sekarang ni saya pergi ke klinik untuk susulan diabetes kecil manis. Saya boleh mohon untuk dapatkan vaksinasi pada itu. Malah kita open ni, walk in dan sebagainya. Jadi kemudahan dah ada. Kemudahan dah ada sekarang ni ialah balik kepada kita semua yang belum ambil tu, kita amat galakkan untuk ambil vaksinasi ini. Itu penting sekali. Itu satu. Yang kedua ialah dari segi kita pemakaian pelitup muka ni lah. Walaupun kita kata kita tidak wajibkan lagi. Tetapi kita masih amat menggalakkan. Pertama, apabila kita pergi ke kawasan sesak, yang ramai orang berhimpit dan sebagainya, atau kita bergejala, walaupun kita kata kita negatif COVID, tapi mungkin ada influenza dan sebagainya, jadi kita galakkan mereka memakai pelitup muka, terutama di kawasan itu, terutama golongan yang berisiko tinggi ataupun warga emas dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita kena amalkan TRIS itu. TRIS itu TRIS. Kita semua tahu kan TRIS tu. Dah biasa buat kan, test, lepas tu bila test dapat result apa nak buat kan, kalau positif kena isolate, lepas tu kita kena maklumkan kepada kontak rapat kita kalau bahawa kita positif dan anda kena pantau kesihatan sendiri. Kalau bergejala, buat test, kemudian kita kena isolate diri kita sendiri, dan kita kena maklumkan yang lain, dan perlu rawatan, ambil rawatan. Ya, baik. Ini penting. Ini antara yang kita nak betul-betul galakkanlah. Dan jangan lupa jaga kebersihan diri. Ya, peringatan yang diperlukan dari masa ke semasa, dan maklumlah anak-anak dah mula bersekolah, ibu bapa juga perlu ingatkan mereka. Dan baik Encik Samsul, kalau kita bercakap mengenai COVID, banyak memberikan impak kepada ekonomi, bukan saja negara tetapi setiap individu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan, telah memulakan perniagaan, dan perniagaan itu maju. Ada pula yang ada perniagaan sebelum ini tetapi disebabkan COVID-19 terpaksa menutup bisnes mereka kan. Jadi untuk tahun 2023 ini mungkin ada yang sebelum ni membuat perniagaan, sekarang dah tak buat tetapi nak mulakan semula. Adakah ini masa yang sesuai? Dan bagi mereka yang ingin membeli rumah, adakah ini juga tahun yang sesuai? Okey, bagi saya dua-dua sesuai. Dia sebenarnya bisnes ni bergantung kepada ilmu lah. Selalu saya sebut kalau nak masuk dunia bisnes biar ada sekurang-kurangnya 50 kemahiran. Dia selalu saya pernah ajar bukan tu bidang saya, tapi sebab bila saya pergi makan kedai makan dia goreng telur mata, tak nampak macam mata pun. So memang saya ketegur. Jadi saya kata saya nak beli 2 bungkus tadi, tapi disebabkan presentation macam tu saya beli 1 je untuk saya. Jadi saya sebut terus kat dia. Kemahiran tu. Ya, dia sebenarnya dalam bisnes ni kita kena ada 50 kemahiran sekurang-kurangnya, bukan 1. Kalau kita pandai masak, kita kena ada kemahiran lain. Contoh kalau macam food, memang food presentation lah. Nasi lemak dan cara bungkus. Salah satu yang bisnes yang cepat orang marah, pelanggan tak datang sebab lambat dia bungkus. Cara bungkus tu lambat sangat. Lepas tu pemilihan bekal. Dulu kan kita ada guna polystyrene. Saya sebut, kalau kita ada orang yang high position, jangan letak yang polystyrene tu. Yang sebenarnya sekarang dah tak dibenarkan, itu baguslah, tapi masih ada orang guna. Mana dia tak tahu tentang keperluan pelanggan. Dia sebenarnya kalau bagus checklist kan biasa kita buat questionnaire. Bagi saya yang berniaga di luar sana, kali pertama, kali kedua, buat questionnaire tanya apakah kelemahan. Sampai bila pelanggan kata dah tak ada kelemahan, maksudnya kita dah baguslah. Lagi tak tanya apa kelemahan, jangan tanya isu sedap, apa yang kurang lagi. Itu salah satu. Kalau dari segi untuk beli rumah, bagi saya sebab kita tahu 85% tak silap saya yang tinggal di rumah orang tua adalah wanita. Itu pun program wanita hari ini ya. So 85 ni adalah wanita. Yang 60% wanita tidak ada dana persaraan, sama ada pencen ke, KRSP ke, tak ada. So bagi saya rumah tu salah satulah sebab keperluan asal manusia adalah tempat tinggal. Pakaian, makanan, right. Sebab bila berlaku contoh isu perceraian, kematian pasangan, dan kita tahu kalau bagi yang Muslim, kita tahu bagi yang wanita kalau untuk faraid adalah rendah. Kalau bagi yang non-Muslim pun, kalau dia ada anak, ada mak dia pun still rendah juga. Jadi penting untuk wanita bagi saya yang berkerjaya lah, yang masih sebelum dipaksa disuruh oleh suami untuk jadi suri rumah. Kan masa kita masih bekerja, layak mengambil pembiayaan, ambil terus. Dan lepas kita dah tak bekerja, suami kan suruh berhenti. Tak apa boleh, tapi abang tolong bayar yang bulan-bulan. So kena buat lebih awal sebab saya rasa tahun 2023 ni kita tak nak dah tengok
atau dengan perkataan ibu tunggal yang low class. Kan kalau orang putih dia panggil single parent tu kira berdikari, right? Kalau kita ibu tunggal dia dah jadi macam kita dengar orang tu teruk, right? Kesian. Angkat tangan tu ada soalan lagi. Okay. Ada soalan lagi. Okay. Jadi di masa yang singkat ini, Cik Samsudin, untuk tahun 2023 ini, bagaimana kita nak membantu golongan wanita ini untuk mereka membuat persediaan secara ekonomi mereka, simpanan mereka, sebab kemampuan kita ni berbeza-beza. Ada orang yang pendapatannya tinggi, ada orang yang memang cukup bulan dapat gaji dan terus defisit dan sebagainya. Bagaimana kita boleh membantu mereka sekurang-kurangnya mereka bersedia? Dia untuk menyimpan dan sebagainya dia kena ambil sebelum berbelanja. Sikit ke banyak macam mana kita dapat, kita ambil sikit. Dan letak di dalam tempat yang kita rasa susah nak keluar. Saya rasa di zaman ni emas je. Sama emas perhiasan boleh, emas jongkong pun boleh. Itu salah satulah, walaupun sikit sebab kita dah boleh beli dalam jumlah yang sikit. Ada tempat boleh beli RM10 pun boleh beli. Ada tempat RM100. Jadi bagi saya kena buat. Sebab saya dah cuba dengan beberapa wanita, memang yang kata tak ada duit, dia memang boleh ada duit dengan emas. Sebab emas kan susah nak dibelanja, tu je. Sebab dulu kalau zaman kita dulu tabung haji. Sekarang ni dah link-link kan, mudah yang keluar. Jadi salah satunya, boleh tak tengok tempat kita letak tu mesti tempat yang susah untuk keluar. Yang susah nak dibeli melalui handphone. Sebab pasaraya dah masuk bilik tidur. Handbag tak boleh lah. Kalau emas kan tak boleh. Jadi itu je cara. Bukan untuk wanita je, baik lelaki pun sama. Dan wanita kena, macam tadi dah sebut, sediakan payung sebelum hujan. Seperti yang saya sebutlah, suami itu adalah pinjaman. Sampai tempoh diambil oleh Tuhan, tak sampai tempoh diambil oleh wanita lain. Wow. Itu bukan tagline untuk tahun 2023. Okey, tapi apapun ini dia jangkaan dari sudut cuaca, kesihatan ekonomi ataupun kewangan. Pastinya ini hanya satu jangkaan, tetapi kita boleh mengambil apa yang boleh digunakan untuk kita buat perancangan buat tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali kita sentiasa bersedia. Bersedia dalam apa keadaan dan juga situasi. Seperti sentiasa kami kongsikan kepada anda di musim-musim bencana ataupun tidak ni, kita kena sediakan beg kecemasan. Dari segi kesihatan pula, macam Datuk katakan tadi, saringan awal tu amat penting. Janganlah kita dah tak mampu nak bangun, dah sakit kepala baru kita nak pergi jumpa doktor. Saya cakap diri sendiri. Saya tahu. Tapi sebenarnya kita kena buat saringan awal, saringan berkala, itu paling penting Datuk. Dan dari segi kewangan pula, kita juga kena sentiasa mengajar dan juga memaksa diri kita untuk menyimpan di waktu yang paling sukar, di tempat yang paling sukar untuk kita keluarkan. Betul. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, kepada Puan Lucia, Datuk Dr. Nur Hayati dan juga Encik Samsul, dan semoga tahun 2023 ini adalah tahun yang lebih baik buat semua orang, termasuklah kita, ya Fiza. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun yang suka dan sering kali kami ingatkan kepada anda semua, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan di sekeliling anda, dan sentiasa cakna tentang keadaan semasa jiran-jiran anda dan juga ahli keluarga yang mungkin jauh kat kampung, ibu ayah dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dengan jangkaan anda untuk WHI. Ada yang dah dapat jangkaan yang tepat tu, tapi kita tunggu selepas ini di WHI. Azam tahun baru, of course lah saya nak yang terbaik version of me. Sebab setiap tahun saya akan usaha, bukan setiap tahun, setiap hari bangun tidur je, apa yang jadi hari ni, esok saya nak buat yang terbaik. Jadi saya nak yang terbaik untuk saya, keluarga saya, dan saya doakan untuk semua orang yang terbaik. Untuk Bella sendiri, personally, lebih kepada self-control, supaya lebih lagi tenang, relax, these past few years memang a bit hectic for me, and dengan apa benda yang orang cakap and everything, so kadang-kadang ada juga emosi Bella tak terkawal. So I hope 2023 ni dapat mematangkan lagi Bella. Banyak, one of it is Anis nak kembangkan lagi Anis punya bisnes lepas ni untuk tahun 2023. My planning memang banyak dan besar untuk tahun depan, insyaAllah. So hopefully everything going well lah. Okay, Azam Sofia tahun baru nak jadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Be more composed, relax, and always happy. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hampir 22 tahun bersiaran dalam memberikan pelbagai informasi berguna kepada para penonton, wanita hari ini terus mewarnai dunia penyiaran dengan menjadi sahabat karib wanita menerusi pelbagai topik yang dibawakan pada setiap hari Isnin hingga Sabtu. Merupakan rancangan televisyen berbicara wanita Malaysia yang paling lama bersiaran,
wanita hari ini turut melahirkan ramai barisan pengacara. Nama-nama besar seperti Eza Aziz Fauzi, Risha Finas, Aziza Arifin, Sharifah Syahwati dan Nur Farahin Jamsari adalah antara bekas pengacara wanita hari ini yang namanya masih menjadi sebutan sehingga ke hari ini. Menariknya lagi, setiap pengantara mempunyai identiti dan penampilan tersendiri yang terus mewarnai program ini. Sebagai pembuka tirai tahun 2023, seorang lagi pengacara baharu bakal bersama keluarga wanita hari ini. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda seorang lagi ahli keluarga terbaharu untuk program wanita hari ini. Untuk menjawab teka-teki anda, rasanya ramai yang jawab dengan betul. Tahniah diucapkan. Nak persilakan Izzati Syaira. Assalamualaikum semua. Silakan. Okey, panggil Syira ya. Panggil Syira, panggil Syahira boleh, panggil Izzati pun boleh. Rasanya ini kali pertama saya berjumpa dengan Sugita. Betul. Kali pertama. Syira, apa perasaan awak sekarang ini? Dah pun jadi salah seorang ahli keluarga WHI. Perasaan memang sejujurnya berdebar-debar. Tapi sebelum tu boleh tak kalau saya nak perkenalkan sedikit diri? Silakan. Assalamualaikum, nama saya Syahira Izzati binti Yaakob. Kepada semua penonton setia wanita hari ini, saya berumur 30 tahun, merupakan seorang ibu dan juga seorang isteri. Ada anak 6 bulan, Rafazi namanya. Hello Zee. Saya tengok-tengok. Hello Mami. Okey, selamat datang ke keluarga wanita hari ini. Terima kasih, Fiza. Mungkin ada sesuatu lah nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita yang mana apa yang ingin Syaira bawakan di wanita hari ini. Apa yang ingin impian saya, apa yang saya ingin sampaikan di wanita hari ini, saya insya-Allah mewakili ibu-ibu muda untuk bercerita. Maklumlah saya ada seorang anak, mungkin untuk bercerita ataupun berkongsi sedikit pengalaman dengan barisan-barisan tetamu yang saya kira masing-masing pakar dalam bidang masing-masing, dan insya-Allah segalanya yang terbaik bakal saya bawakan kepada anda semua di wanita hari ini 2023. Okey, ramai yang teka tahu nama awak dengan betul. Oh ya. Jadi kalau mereka nak mengikut Syira, apa laman Instagram awak? Baik, boleh ikut saya di Izzati Syahira. Di Instagram saya adalah sedikit kata orang kehidupan harian, macam mana saya handle anak berusia 6 bulan sebab saya pun adalah ibu baru. Jadi di sana banyak dengan perkongsian kehidupan harian dan kehidupan sebagai isteri dan ibu lah. Jadi boleh follow saya di Instagram Izzati Syahira. Okey. InsyaAllah anda akan bersama dengan Izzati Syahira pada hari Rabu nanti bersama dengan Liana, insyaAllah. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih Syahira. Thank you so much. Dan esok wanita hari ini akan kembali bersama dengan anda dengan satu lagi topik. Topik ini khas untuk Sugi. Menu tempe. Saya tak bersiaran esok tapi mungkin saya datanglah nak makan sedikit tempe. Jadi esok menu tempe, dan sekarang ini kami tinggalkan anda bersama dengan adik-adik dari Jemari Tari dengan tarian Zapin Bunga Hutan mereka. Terima kasih. Bye.